Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, sekaligus kita duduk sementara untuk menunggu waktu isyak. Pertama-tamanya yang dihormati barisan jawatan kuasa masjid, pegawai masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya hanya sebagai pemain simpanan, yang mana asalnya pada malam ini insyaAllah kuliah pada malam ini akan dibawa oleh Al-Fadhil Dr. Anwar Hasin. Tapi memandangkan beliau tidak berapa sihat pada malam ini, jadi insyaAllah sebagai imam bertugas saya akan menggantikanlah insyaAllah. Dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan Dr. Anwar Hasin, guru kita ini, diberikan kesembuhan insyaAllah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada malam ini saya akan berkongsikan berkaitan dengan sebuah kitab ni, kitab indahnya solat berjemaah, yang mana kitab ni merupakan dikarang ataupun disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hidir Husin, yang berada di Johor sana. Jadi insyaAllah masa mula-mula, sebelum ni saya pun pernah beritahu, masa mula-mula saya menjadi imam, saya minta nasihat pada Al-Fadhil Ustaz Hidir ni. Beliau mengatakan bahawa apabila kamu menjadi imam, kamu mesti ajar ataupun berkongsi pada masyarakat berkaitan dengan hukum hakam solat berjemaah. Jadi atas sebab itu insyaAllah seperti mana sambungan yang sebelum-sebelum ni, saya akan meneruskan pembacaan daripada kitab ini, Indahnya Solat Berjemaah. Dan kalau tuan-tuan mahukan kitab ini, tuan-tuan boleh rujuk pada saya lah insyaAllah, sebab kebetulan pada hujung minggu ni saya akan balik ke Johor. Jadi kalau tuan-tuan mahukan kitab ni, boleh tempah pada saya, harga RM55. Harga asal RM60, tapi oleh kerana saya ambil terus daripada penulisnya, jadi harganya RM55. Jadi pada tuan-tuan yang mahukan, bolehlah jumpa pada saya selepas ni insyaAllah. Sebelum kita mulakan pembacaan kita pada kitab ni, adalah saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan semua seperti biasa kita berzikir sebentar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Sama-sama tuan-tuan semua. Allah 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 ya Allah. Sama-sama tuan-tuan. Allah Allah
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sambung bacaan daripada kitab ni pada muka surat 22. Jadi ada beberapa jemaah yang telah mendapat helaian photostat daripada saya. Mana-mana yang dapat tu bolehlah tengok pada muka surat 22. Bab tuntutan menunaikan solat berjemaah. Turutan solat yang afdal ditunaikan secara berjemaah. Jadi bab ini akan membicarakan ataupun berkongsi kepada kita berkaitan dengan antara solat fardu yang 5 tersebut. Antara solat fardu yang 5 ni mana turutan yang lebih afdal? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Antara 5 ni mana yang lebih afdal? Yang kalau boleh kita jangan tinggal walau sekali. Jadi kita tengok pengarang ataupun penyusun kitabnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hidir telah mengambil susunan atau turutan ini daripada kitab I'anah At-Talibin. Yang pertama, turutan solat yang afdal ditunaikan secara berjemaah adalah yang pertama solat fardu Jumaat. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa solat berjemaah yang paling besar pahalanya ialah jemaah solat Jumaat. Ini kita tahulah. Sebab apa? Sebab fardu Jumaat pun merupakan fardu ain bagi diri kita. Bagi seorang lelaki, fardu ain bagi diri kita untuk menunaikan fardu Jumaat. Sebab tu dalam keadaan ketika pasca COVID-19 ni kan, kadang-kadang saya pun pelik kadang-kadang sebab masjid kita tak berapa penuh lagi orangnya. Kalau kita tengok turutan ataupun beberapa Jumaat kebelakangan ni, yang daftar solat Jumaat secara online tu boleh kata 50% tak hadir. Dia daftar tapi 50% tak hadir untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Dan saya juga ada berbual dengan beberapa jemaah tetap masjid ni. Saya berbual, mereka mengatakan bahawa rakan-rakan mereka di tempat kerja pun tak ada rasa nak datang untuk menunaikan solat fardu Jumaat pada ketika ni. Kan? Alasan mereka sebab apa? Sebab COVID-19. Kan? Sedangkan kefarduan untuk menunaikan solat fardu Jumaat pada ketika ini hanya akan diangkat oleh seseorang tersebut bila mana dia cuba datang tapi dia tak dapat masuk. Katalah bila dia datang, masjid dah penuh, dah tutup. Masa itulah tuntutan untuk menunaikan solat fardu Jumaat bagi orang-orang sebegini terlepas. Jadi dia boleh balik ke rumah untuk menunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah dengan rakan ataupun keluarga masing-masing. Tapi nak dikatakan, kalau kita tengok di masjid ni, kalau di masjid Yusim ataupun di mana-mana keadaan sekalipun, masjid ni biasanya penuh sampai ke belakang.
tapi biasanya hanya sekadar sampai di Kaabah yang belakang tersebut saja. Ini menandakan tak ramai masih lagi, sedangkan keliling bandar Putra Nilai ini banyak tempat kerja kan. Ada kilang-kilang, ada syarikat-syarikat, tapi tak ramai, masih lagi yang tak ramai tak mementingkan untuk datang solat fardu Jumaat. Sebab tu kalau kita kenal ada kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita, anak-anak kita yang mana masih lagi rasa culas untuk datang menunaikan solat fardu Jumaat ni, kita kena tegur. Kita kena tegur. Sebab apa? Sebab tuntutan menunaikan solat fardu Jumaat ni fardu ain kepada kita semua. Melainkan kalau kita dah cuba datang, kita tak dapat masuk, itu lain. Macam rakan-rakan saya, ada kawan saya di KL, dia sebut dia keluar daripada office dia pukul 12. Pukul 12 tu dia datang, semua masjid beratur panjang. Dia datang untuk masuk setiap Jumaat. Sampai sekarang dia masih lagi belum dapat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Sebab apa? Sebab di KL masjid-masjid tersebut penuh kan, ramai orang. Jadi ada sebahagian kalau dalam kes-kes terpencil sebegini, jadi mereka ini adalah terlepas daripada tuntutan menunaikan solat fardu Jumaat. Sebab itu yang penting ala kulli hal, cubaan untuk kita datang untuk menunaikan fardu Jumaat itu yang penting, untuk melepaskan tuntutan daripada fardu ain. Jadi itu yang pertama, solat yang paling afdal ditunaikan secara berjemaah adalah solat fardu Jumaat. Yang kedua adalah solat fardu subuh pada pagi Jumaat. Disebutkan dari sini adalah kemudian disusuli pula oleh jemaah solat subuh di pagi Jumaat. Hal ini kerana terdapat hadis yang menunjukkan kelebihannya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, dan beliau mengatakan bahawa hadis tersebut sahih. An Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minas salawati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ah fil jamaah wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lah. Yang maksudnya daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat yang lebih afdal daripada solat subuh pada hari Jumaat secara berjemaah. Aku tidak mengira, yakni menganggap orang yang mendapatkannya dalam kalangan kamu, melainkan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah turutan kedua. Turutan kedua, afdalnya kita menunaikan solat fardu subuh pada hari Jumaat secara berjemaah. Sebab tu saya masih ingat lagi dulu kecil-kecil, mak ayah saya kadang-kadang waktu subuh yang lain dia tak berapa penting sangat. Maksudnya kita bangun, dia kejut bangun. Tapi bila subuh Jumaat, mesti mak ayah kita ni dia akan kejut, suruh datang juga untuk datang ke masjid untuk solat subuh secara berjemaah. Saya ingat dulu kecil-kecil dulu, kalau subuh Jumaat memang akan dikejut untuk, ataupun dipaksa untuk datang menunaikan solat fardu subuh pada hari Jumaat tersebut, untuk mendapatkan bacaan sajadah tu kan. Jadi turutan kedua yang afdal ni adalah solat fardu subuh Jumaat. Kalaulah kita tak boleh nak datang fardu subuh waktu-waktu lain untuk datang solat jemaah, jangan tinggal. Start solat hari Jumaat, jangan tinggal solat fardu subuh secara berjemaah di masjid-masjid atau di surau-surau. Kita cuba untuk mendapatkan fadilat fardu subuh pada pagi Jumaat. Teruskan lagi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Syarah Al-Minhaj berkata, tidak keterlaluan untuk dikatakan bahawa solat isyak, maghrib dan asar pada hari Jumaat yang dikerjakan secara berjemaah lebih afdal daripada solat isyak, maghrib dan asar pada hari yang lain selain Jumaat yang dikerjakan secara berjemaah, juga berdasarkan kias perbandingan antara solat subuhnya pagi Jumaat dan solat subuh selainnya, ini selain hari Jumaat. Ini menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau solat subuh hari Jumaat tu afdal, makna kata solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak pun pada hari Jumaat adalah lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain, hari-hari yang lain. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah solat fardu subuh pada hari lain. Tingkatan kedua adalah solat fardu subuh pada hari Jumaat. Tingkatan yang ketiga adalah solat fardu subuh pada hari-hari selain daripada hari Jumaat. Setelah kita mengetahui bahawa tingkatan kelebihan solat berjemaah yang kedua ialah solat subuh pada hari Jumaat, maka di sini dinyatakan bahawa darjat yang ketiga pula ialah solat fardu subuh pada hari-hari yang lain. Hal ini kerana masyaqqah atau kesukaran yang dihadapi untuk menghadiri jemaah fardu subuh adalah lebih besar berbanding solat-solat yang lain. Selain kerana kesukaran yang menjadi dalil solat subuh lebih afdal, terdapat sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abdurrahman bin Abu Amrah yang membicarakan perkara itu yang akan disebutkan nanti. Kita selalu dengar kan,
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh ramai asatizah yang mengatakan bahawa rakaata qabla al-fajri rakaata qabla al-fajri adalah lebih baik dunia daripada seisinya. Sebab itu ada setengah jemaah dia datang walaupun dia lambat, dia tetap akan menunaikan solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Kalau solat sunat sebelum subuh tu dia punya special ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih baik dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apatah lagi kalau kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Sebab itu kalau boleh, kalau sebelum pergi kerja atau pergi mana-mana, cuba untuk tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Jangan tinggal. Tingkatan yang keempat pula apa dia? Solat fardu isyak. Darjat keempat pula ialah solat fardu isyak. Hal ini kerana kesukaran yang dihadapi untuk menghadirinya agak kurang sedikit berbanding kesukaran yang dihadapi untuk menghadiri jemaah solat subuh. Selain itu, sememangnya terdapat sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan perkara tersebut, iaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal laili wa man shalla as-subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Ini sebuah hadis yang juga kita biasa dengar. Bagaimana maksudnya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Sesiapa kejap lagi insya-Allah, jika direzekikan Allah untuk kita masih hidup solat isyak nanti, kalau kita menunaikan solat isyak secara berjemaah sebentar lagi, seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Dan sesiapa menunaikan solat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan malam keseluruhannya. Jadi siapa yang dapat solat isyak berjemaah, kemudian esok pagi solat subuh pun dia dapat, jadi umpama kita menghidupkan seluruh malam keseluruhannya. Jadi sebab itulah kalau kita kadang-kadang kita nak bangun untuk menunaikan solat tahajud 2 rakaat pun kita tak mampu, paling kurang tuan-tuan, kita nak kejar fadilat bangun malam ni, kita jangan tinggal solat fardu isyak berjemaah, solat fardu subuh. Kalau kita rasa kita penat sangat, kita rasa tak mampu untuk bangun malam, dah kunci jam pun tak bangun malam, dah minta isteri kejut pun tak bangun juga malam, dah cuba tidur awal pun tak bangun juga malam. Paling tidak tuan-tuan, kita dah tahu kita punya keadaan macam tu, paling tidak jangan tinggal solat fardu isyak berjemaah, solat fardu subuh berjemaah, untuk kita dapatkan ganjaran menghidupkan malam keseluruhannya. Jadi itu tingkatan yang keempat. Tingkatan yang kelima, solat fardu asar. Darjat yang kelima ialah solat fardu asar, kerana asar merupakan solat al-wusta. Di sisi jumhur ulama dalam mentafsirkan maksud ayat Al-Quran, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, peliharalah oleh kamu semua, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya solat-solat ini semua, solat fardu dan solat al-wusta, solat asar, dan berdirilah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Jadi para ulama, majoriti ataupun kebanyakan para ulama menafsirkan as-salatul wusta ni maksudnya solat asar. Kenapa disebutkan solat wusta dalam ayat ni adalah kerana kalau kita tengok biasa waktu asar, kita pun biasa sibuk waktu asar kan. Ada yang nak pergi ambil anaknya balik sekolah, ada yang baru balik kerjanya kan. Sebab itu kalau boleh dikatakan antara solat yang paling kurang jemaahnya, antaranya solat asar. Solat asar ni antara, kalau tuan-tuan pergilah ke masjid, ke surau mana-mana, tuan-tuan datang solat fardu asar secara berjemaah, biasanya memang kurang orang datang. Sebab apa? Masing-masing sibuk dengan hal-hal keduniaan tersebut. Subuh apatah lagi lah, tapi asar pun adalah lebih kurang sama. Yang keenam, solat fardu zuhur, dan yang ketujuh, solat fardu maghrib. Inilah susunan yang disebutkan oleh pengarang Fathul Mu'in yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin. Mana kata yang terakhir sekali, turutan solat fardu yang lebih afdal dikerjakan secara berjemaah adalah solat fardu maghrib. Sebab apa? Sebab biasanya kalau kita tengok di masjid-masjid, surau-surau, biasanya waktu maghrib, insya-Allah waktu maghrib ini biasanya solat yang ramai orang. Waktu zuhur pun boleh tahan ramai orang, sebab orang keluar daripada untuk makan kan, makan tengah hari. Jadi solat zuhur, sebab itulah, mungkin sebab itulah
solat zuhur dan solat maghrib ni tingkatan dia paling bawah sekali. Kan? Sebab apa? Sebab Allah tahu, mungkin Allah tahu sebab waktu zuhur dan waktu maghrib ni paling senang orang nak kejar untuk mendapatkan solat fardu secara berjemaah. Jadi yang awal-awal tadi, yang pertama tadi adalah antara yang paling susah untuk orang menunaikan solat fardu Jumaah. Jadi kita ulang balik, turutan afdaliyat untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah adalah yang pertama solat fardu Jumaat. Kemudian yang kedua solat fardu subuh pada hari Jumaat. Kemudian yang ketiga solat fardu subuh pada hari-hari lain. Yang keempat solat fardu Isyak. Yang kelima solat fardu Asar. Yang keenam solat fardu Zuhur. Dan yang ketujuh solat fardu Maghrib. Ada yang pernah saya kuliah di surau, ada yang tanya, oh ada juga turutan afdal-afdal ni kan. Sebelum ni mungkin kita tak tahu ada turutan afdal untuk kita menunaikan solat fardu tersebut secara berjemaah. Jadi inilah bila mana kita buka kitab-kitab lama ataupun belajar lagi dan lagi, kita akan mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan apa yang kita tidak tahu. Jadi itulah berdasarkan daripada bab tuntutan menunaikan solat fardu secara berjemaah. Jadi kita teruskan pada muka surat yang ke-24, solat qada berjemaah. Jadi ini kita biasa dengar solat fardu ataupun solat tunai secara berjemaah. Tapi dalam perbahasan pada ketika ini adalah kita nak bincang adakah boleh menunaikan solat qada berjemaah. Katalah tuan-tuan penat sangat malam tu, subuh tersebut tak bangun, satu rumah tak bangun. Bangun-bangun dah pukul 7.30. Jadi kejut isteri, kejut anak-anak, boleh tak kita menunaikan solat fardu subuh secara qada berjemaah? Jadi penerangan berkaitan dengan perkara ini ada disebutkan dalam perkongsian pada ketika ini. Kita baca kitab ini. Sebagaimana kita ketahui bahawa hukum fardu kifayah menunaikan solat secara berjemaah ialah solat-solat yang tunai. Hukum kita mengerjakan solat fardu jemaah ni adalah fardu kifayah. Maka keluar daripada maksud tunai ialah solat qada. Dalam masalah menunaikan solat qada tidak disunatkan berjemaah padanya. Tidak disunatkan berjemaah solat qada. Namun demikian, sekiranya muafakat solat qada imam dengan solat qada makmum seperti subuh dengan subuh, maka ia tetap sunat untuk ditunaikan secara berjemaah. Macam saya beritahu tadi, katalah kalau subuh tu kita tak bangun beramai-ramai, satu rumah tak bangun, boleh tak kita tunaikan solat subuh qada tersebut secara berjemaah? Boleh. Sunat ditunaikan solat qada subuh tersebut secara berjemaah. Sekiranya tidak muafakat, iaitu seperti zuhur dengan asar, maka kedua-duanya tidak sunat ditunaikan secara berjemaah kerana jenis solat berbeza walaupun bilangan rakaatnya sama. Walaupun kalau kita nak tunaikan solat zuhur, solat asar, mungkinlah ada setengah jemaah, mungkin kita ni tak biasalah dengar perkara ni kan, tapi ada setengah jemaah kita ni yang dulu, waktu dulu ni dia selalu tinggalkan solat. Dan dia kenal pula rakan dia yang juga selalu tinggalkan solat. Jadi pernah bertanya pada asatizah, pernah bertanya pada sebahagian daripada ustaz, boleh tak kami ni solat zuhur yang seorang ni solat asar untuk digabungkan, kita buat qada, dua-dua nak qada ni, tapi boleh tak ditunaikan secara berjemaah? Ada juga perbahasan berkaitan perkara ni. Maka dijawab dalam kitab ni adalah tidak muafakat ni tidak sunat ditunaikan secara berjemaah. Kalau tak sama zuhur dengan zuhur, asar dengan asar, tak disunatkan solat qada tersebut ditunaikan secara berjemaah. Walau bagaimanapun, jika dilakukan secara berjemaah juga sah, tapi kalau nak buat juga sah. Hukumnya hanya khilaful aula, iaitu menyalahi yang lebih utama tetapi tidak makruh. Dalil menunjukkan berjemaah pada solat qada yang muafakatnya jenisnya adalah sunat ialah hadis-hadis berikut. Jadi penyusun kitab ini Al-Fadhil Ustaz Khidir memberikan kepada kita 3 dalil hadis bagaimana keadaan kenapa dibolehkan untuk menunaikan solat qada secara berjemaah. Kita tengok hadis yang pertama. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah faqala ba'dul qaum law arrasta bina ya Rasulullah qala akhafu an tanamu 'anis salah فقال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء
ya Bilal qum fa'adzim bin nasi bis salah fatawadda falamma irtafa'at asy-syamsu wa biyaddat qama fa shalla. Yang maksudnya daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu hari kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Lalu sebahagian daripada kaum kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau Tuan berehat sekejap dengan kami? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bimbang kamu tertidur dan tidak dapat solat fardu subuh. Jadi Bilal berkata, Sayyidina Bilal bin Rabah berkata, aku akan menunjukkan kamu semua. Lalu mereka pun baring tidur dan Bilal pun menyandarkan belakang beliau ke kenderaannya, maksudnya untanya tersebut. Maka tiba-tiba dia mengantuk lalu tertidur. Jadi satu ketika rombongan kafilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pada waktu malam. Ketika tersebut, jadi mungkin ada sebahagian sahabat ni penat, jadi dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kita berehat sebentar? Jadi Rasulullah kata, kalau kita berehat takut kita tertidur subuh, takut kita penat berjalan ni, kita tidur sampai tak bangun subuh. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah ni seorang sahabat Nabi, muazzin yang kita kenal, kan? Sayyidina Bilal kata, ya Rasulullah, tak apa, nanti biar aku yang akan kejut. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku akan kejut. Tapi nak diceritakan ataupun nak dikisahkan, Sayyidina Bilal ni menyandarkan belakang beliau di rahilatih, di kenderaannya ataupun di untanya tersebut. Lalu Bilal ni pun tertidur. Jadi bila mana tertidur ni apa berlaku? Bila mana beliau tertidur, Nabi SAW terjaga daripada tidur ketika bahagian paling atas matahari sudah mula terbit. Bahagian atas matahari sudah mula terbit. Jadi mana kata, kalau katalah ini ufuk tuan-tuan, katalah kita tengok ini keadaan ufuk matahari. Saya bayangkan tangan saya ni matahari. Bila mana sebelum saja matahari terbit, itu masih lagi waktu subuh. Tapi bila mana saja atas matahari telah mula terbit, walaupun sedikit, itu bermakna dalam falak waktu subuh telah pun habis. Waktu subuh telah pun habis. Jadi apa yang berlaku di sini? Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga daripada tidur ketika bahagian paling atas matahari sudah mula terbit. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengejut Bilal, wahai Bilal, di mana apa yang kamu katakan, janji kamu? Apa yang kamu katakan tadi, janji kamu? Lalu Bilal menjawab, tidak pernah berlaku kepadaku tidur yang seperti itu. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah mengambil roh-roh kamu apabila Dia kehendaki dan mengembalikannya semula kepada kamu apabila Dia kehendaki. Di sini juga adalah antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni adalah bila mana kita nak berjanji, kita kena cuba mengatakan insya-Allah. Kan, sebab apa? Dalam surah Kahfi ayat 23 24 Allah sebut, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu mengatakan bahawa aku akan melakukan sekian-sekian pada esok, illa an yasha Allah, kecuali kita mengatakan insya-Allah dengan izin Allah. Dalam keadaan ketika ini adalah Bilal tidak menyatakan insya-Allah. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak mengatakan insya-Allah, lalu Allah tidurkan dia terus. Kan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah telah mengambil roh-roh kamu apabila Dia kehendaki dan mengembalikannya semula kepada kamu apabila Dia kehendaki. Mana kata ini dah takdir Allah. Tak boleh buat apalah, semua memang tak bangun subuh ketika itu. Wahai Bilal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Bilal, bangun dan azanlah untuk menyeru orang ramai solat berjemaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun berwuduk. Apabila matahari telah terbit dan bersinar, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bangun lalu solat mengimamkan orang ramai. Mana kata tuan-tuan, di sini juga kita boleh ambil pengajaran. Dalam setiap keadaan sekalipun, kalau kita pergi musafir ke ataupun kita solat di rumah ke, sunat untuk kita azan. Hatta tuan-tuan jangan pelik, katalah anda kata satu keadaan tiba-tiba Bilal masjid tak datang. Bilal masjid tak datang, terlupa apa mungkin ada kepenatan dan sebagainya, jadi terlambat untuk mengalunkan azan. Kan, terlambat untuk mengalunkan azan. Jadi mungkin masuk waktu dah 10 minit dah masuk waktu, tiba-tiba Bilal baru sampai, dia alunkan azan. Jangan pelik. Sebab apa? Sebab ketika itu syiar untuk menunaikan ataupun mengalunkan azan masih ada. Sebab Rasulullah, tengok Rasulullah walaupun dah waktu dah habis dah ni, tapi Rasulullah tetap menyuruh kepada Sayyidina Bilal untuk mengalunkan azan, mengalunkan syiar tersebut untuk mengajak orang ramai menunaikan solat berjemaah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun berwuduk apabila matahari telah terbit dan bersinar. Mana kata matahari tadi
mereka semua bangun ketika matahari, atas matahari itu terbit sikit lah. Tapi bila mana matahari dah mula keluar sepenuhnya daripada ufuk tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam baru start untuk menunaikan solat fardu subuh ketika itu. Jadi inilah antara dalil yang mengatakan bahawa kita boleh menunaikan solat qada berjamaah sekiranya muafakat solat tersebut. Subuh dengan subuh, zuhur dengan zuhur, asar dengan asar, dan seterusnya. Kita teruskan dengan hadis yang kedua. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams faja'ala yasubbu kuffar Quraisy qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-'asr hatta kadat asy-syamsu taghrub qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallah ma sallaituha faqumna ila buthan fatawadda'a lis-salah wa tawadda'na laha fa shalla al-'asra ba'dama gharabat asy-syamsu thumma shalla ba'daha al-maghrib. Yang maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peperangan Khandaq, selepas matahari terbenam. Ketika mana Khandaq ni peristiwa perang parit, ketika mana Rasulullah dan para sahabat menggali parit untuk menghalang kemasukan para musyrikin Quraisy. Lalu ketika tersebut semasa peperangan Khandaq selepas matahari terbenam. Matahari terbenam ni maknanya dah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib. Lalu beliau mencaci orang kafir Quraisy dan berkata, wahai Rasulullah, aku solat asar setelah matahari hampir terbenam. Sahabat Nabi ni, Sayyidina Umar Khattab, datang kepada Nabi. Mungkin mereka sedang sibuk berperang. Jadi dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku solat asar tadi setelah matahari hampir terbenam. Matahari hampir terbenam, maksudnya dah nak terbenam lah, dah nak masuk waktu maghrib lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah aku pun belum solat lagi. Sayyidina Umar nak mengadu, kata dia solat dan hampir terbenam, tapi Rasulullah kata aku pun belum solat lagi. Dia kata dah masuk waktu tu, dah masuk waktu maghrib, tapi Rasulullah tak sempat lagi solat. Kami bangun menuju ke Buthan, sebuah lembah di Madinah, dan kami pun berwuduk untuk menunaikan solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam solat fardu asar mengimami kami setelah matahari terbenam. Dia kata dah masuk waktu maghrib, Rasulullah mengimamkan solat fardu asar qada tersebut secara berjemaah. Selepas itu baginda solat fardu maghrib. Lepas solat fardu asar qada tersebut, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam solat fardu maghrib. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis at-tawil annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nama fil wadi wa ashabu hatta tala'ati syams fasaru hatta irtafa'ati syams thumma nazala sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a thumma adzana Bilal radhiyallahu anhu bis salah وصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء وصنع كما كان يصنع كل يوم. Yang maksudnya daripada Abu Qatadah dalam sebuah hadis yang panjang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda dan sahabat-sahabatnya tertidur di sebuah lembah sehingga terbit matahari, lalu baginda terus menyambung perjalanan sehingga matahari telah tinggi. Kemudian baginda berhenti dan berwuduk, kemudian Bilal pun azan untuk salat, dan baginda sallallahu alaihi wasallam salat sunat 2 rakaat. Selepas itu baginda solat fardu subuh dan melakukannya sebagaimana baginda lakukan setiap hari. Ini nak diceritakan ada kisah yang lain ketika mana Rasulullah dan para sahabat sekali lagi tertidur ketika mana dalam perjalanan. Tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terus menunaikan solat subuh ketika itu kat tempat tersebut, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Sebab apa? Sebab dalam riwayat lain ada disebutkan bahawa kenapa Rasulullah tak nak tidur, tak nak solat tempat tu, sebab tempat tu ada banyak syaitan menyebabkan mereka ni tertidur. Jadi ketika keadaan tersebut, bila mana dah berjalan sedikit, Rasulullah pun berhenti di satu tempat, kemudian minta Bilal azan untuk solat subuh tersebut, padahal waktu subuh dah habis dah waktu tu. Waktu subuh dah habis, jadi Bilal azan, kemudian Rasulullah sempat lagi untuk menunaikan solat sunat 2 rakaat. Nak kata Rasulullah nak ajar pada kita ni betapa pentingnya kita tunaikan solat sunat 2 rakaat walaupun kita dah terqada solat subuh tersebut. Sebab itulah baru solat fardu subuh dan melakukannya sebagaimana baginda lakukan pada setiap hari. Jadi ini adapun solat-solat berikut tidak disunatkan berjemaah. Kita teruskan lagi, adapun solat-solat berikut tidak disunatkan berjemaah. Apa dia? Yang pertama, solat tunai di belakang imam yang solat qada. Setelah kita tahu seorang tersebut menunaikan solat qada, kita tak boleh nak ikut dia berjemaah dengan dia. Kedua, solat qada di belakang imam yang solat tunai. Katalah kejap lagi solat isyak, tiba ada orang yang nak buat solat qada, dia solat sekali dengan kita, tak boleh.
Tidak disunatkan berjemaah. Kemudian yang ketiga, solat fardu di belakang imam yang solat sunat. Katalah dia sembahyang subuh, dia jadi makmum kepada orang yang solat sunat. Kemudian yang keempat, solat sunat di belakang imam yang solat fardu. Ini sama juga, terbalik keadaan. Yang seterusnya solat tarawih di belakang imam yang solat witir, dan yang seterusnya yang terakhir solat witir di belakang imam yang solat tarawih. Ini adalah antara 6 keadaan bagaimana tidak disunatkan untuk berjemaah antara satu sama lain. Senang cerita, kalau tidak muafakat solat tersebut, maka kita tidak disunatkan untuk menunaikan perkara tersebut secara berjemaah. Namun sekiranya solat-solat itu ditunaikan secara berjemaah, hukumnya adalah menyalahi perbuatan yang lebih utama, khilaful aula. Boleh ke buat? Boleh, tapi khilaful aula. Khilaful aula ni taklah sampai tahap makruh, tapi dia menyalahi benda yang utama. Sedangkan utama lebih sepatutnya dia menunaikan solat tersebut secara bersendiri, tapi dia nak juga solat jemaah. Sedangkan yang lebih utama tu adalah solat sendiri tu tadi. Jadi dalam hukum ni adalah hukum khilaful aula. Jadi solat yang dinazarkan dan solat-solat sunat tidak termasuk dalam maksud solat fardu yang 5 yang dikerjakan secara berjemaah. Kedua-dua jenis solat tersebut tidak sunat ditunaikan secara berjemaah. Namun demikian, sekiranya ditunaikan secara berjemaah, maka tidak dihukumkan makruh, sama seperti solat sunat rawatib dan solat sunat duha. Jadi inilah antara perbahasan yang kedua berkaitan dengan solat qada secara berjemaah. Jadi untuk yang kedua ni, bab kedua ni, kita faham bahawa kalau muafakat waktu tersebut, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk kita menunaikan solat fardu secara qada dan secara berjemaah. Lama lagi 3 saat 30 saat. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah. Kita pun PKPP ni kita akan pendekkan kuliah. Jadi mudah-mudahan 2 perkara kita dapat pada malam ini adalah berkaitan dengan afdaliyat turutan solat fardu berjemaah, dan juga boleh tak kita untuk menunaikan solat qada secara berjemaah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.